Hai, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng sebagai set reminder. Dalam video ini, Cikgu akan memberi penerangan tentang pembakaran. Setelah kamu mengikuti pengajaran Cikgu, kamu seharusnya boleh menguasai 3 objektif pembelajaran, iaitu merumuskan syarat untuk pelaku pembakaran, menghubungkan syarat pembakaran dengan prinsip yang digunakan dalam pembuatan alatan pemadam api, dan mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan nyawa dan harta benda. Api! Api! Apa itu pembakaran? Pembakaran bermaksud suatu tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Syarat untuk berlakunya pembakaran adalah dengan kehadiran oksigen, bahan api dan haba. Pembakaran boleh dielakkan jika mengikutkan salah satu syarat pembakaran. Sebagai contoh, sekumpulan kanak-kanak sedang meniup api lilin. Api lilin terpadam apabila oksigen disingkirkan dengan meniupnya. Apa ahli bomba sedang buat? Oh, ahli bomba sedang berusaha untuk memadamkan api dengan gunakan air. Mengapakah air biasanya digunakan untuk memadamkan api? Ini kerana air adalah penyerap haba yang sangat baik. Benarkah anda melihat alat ni? Apakah alat ni? Ya, betul. Yang ni adalah alat pemadam api. Alat pemadam api adalah alat perlindungan kebakaran. Ia berfungsi untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Berbagai bahan yang digunakan dalam alat pemadam api. Terdapat 4 jenis alat pemadam api, iaitu alat pemadam api jenis air, alat pemadam api jenis serbuk kering, alat pemadam api jenis busa, dan alat pemadam api jenis karbon dioksida. Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api adalah berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Jika bahan yang terbakar adalah disebabkan oleh pekerja, contohnya kayu, kain dan kertas, alat pemadam api jenis air dan alat pemadam api jenis serbuk kering digunakan. Apakah jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan jika bahan yang terbakar adalah disebabkan oleh cecair? Contohnya, minyak, varnis dan cat yang terbakar. Ya, betul. Alat pemadam api jenis serbuk kering, alat pemadam api jenis busa dan alat pemadam api jenis karbon dioksida adalah sesuai digunakan. Bagaimana pula jika bahan yang terbakar adalah dalam bentuk gas? Contohnya, jika propana, asetilina dan metana yang terbakar. Apakah jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan? Ya, kita boleh gunakan alat pemadam api jenis serbuk kering, alat pemadam api jenis busa dan alat pemadam api jenis karbon dioksida. Jika bahan yang terbakar adalah logam,
Contohnya, kalium, natrium, magnesium, dan kalsium. Kita boleh gunakan alat pemadam api jenis serbuk kering dan pasir kering untuk memadamkannya. Bagaimana pula jika kebakaran berlaku yang disebabkan oleh arus elektrik? Contohnya, kemungkinan papan transformer ataupun peralatan kuasa elektrik yang terbakar. Apakah jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan? Ya, kita boleh gunakan alat pemadam api jenis karbon dioksida. Seperti yang telah anda pelajari, pembakaran memerlukan oksigen, haba dan bahan api. Oleh itu, prinsip pemadaman api adalah dengan menghapuskan salah satu faktor penyebab kebakaran ini. Jadi, teknik pertama yang digunakan untuk menghapuskan faktor penyebab kebakaran adalah dengan menyelimuti, iaitu memutuskan hubungan bahan bakar dengan udara atau oksigen. Contohnya, menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung basah atau pasir. Untuk menghapuskan faktor penyebab kebakaran, iaitu haba, teknik yang boleh digunakan adalah mendinginkan. Contohnya, menyemburkan air atau menyemburkan lapisan karbon dioksida pada permukaan bahan terbakar. Tujuannya untuk mendinginkan permukaan bahan yang terbakar. Untuk menghapuskan faktor penyebab kebakaran bahan api, teknik yang boleh digunakan adalah mengurangkan jumlah bahan bakar. Teknik ini dapat dilakukan dengan memisahkan atau mengurangkan bahan yang terbakar. Apakah sikap berjaga-jaga yang patut kita amalkan untuk mengelakkan kebakaran? Ya, untuk mengelakkan kebakaran, kita boleh menyimpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Tidak membuang punting rokok ketika apinya masih menyala. Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada suatu sumber elektrik. Memasang alat pengesah asap dan pengeras kebakaran. Dan sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Dengan ini, tamatlah pengajaran untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Terima kasih.